Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Welcome back to SV Channel. Pada video kali ini, saya nak berkongsi dengan korang berkenaan dengan kelebihan dan juga kekurangan membeli kereta baru ataupun membeli kereta second hand. Tetapi sebelum saya teruskan video ini, saya nak ucapkan tahniah kepada pemenang giveaway pada peraduan yang lepas. So, korang boleh rujuk dekat description bawah ni untuk tengok adakah nama korang yang naik. Dan pada video kali ini, saya nak buat giveaway lagi. Bermakna, setiap video kita akan bagi giveaway. Giveaway pada video kali ini adalah cap. Seperti yang saya pakai ni, ini merupakan cap perlumbaan F1. So, saya akan berikan yang baru, bukan yang ini . So, satu juga untuk video kali ini, satu cap untuk video kali ini. Senang saja, korang komen dekat bawah ni berkenaan dengan video. Lepas tu kita orang akan pilih komen yang terbaik akan dapat cap ni. Dan korang tak payah keluar 1 sen pun, kita akan uruskan daripada proses pengepusan sampailah ianya sampai ke rumah anda. Tapi sebelum tu juga, kalau korang nak beli merchandise daripada channel ni, korang boleh pergi dekat Instagram SV Channel ni. Dan dekat dalam ni, korang boleh beli macam-macam seperti cap, baju bercollar, baju tak bercollar, hoodie dan sebagainya. Kembali pada tajuk video pada kali ini, iaitu kelebihan dan juga kekurangan membeli kereta terpakai ataupun membeli kereta baru. Sebenarnya kedua-dua perkara ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Yang pertama sekali, kita tengok daripada aspek harga. Untuk kereta baru, katakan korang ada bajet dalam RM50,000. Kereta apa yang tersedia untuk korang pilih dengan bajet RM50,000? Tak berapa banyak kan? Contohnya, kita ambil dalam cerita ini Pro 2 Myvi yang model baru tu. So, harga dia lebih kurang RM52,000, RM53,000 macam tu untuk kereta baru. Tetapi kalau korang tengok pula dekat kereta terpakai dengan bajet RM50,000, kereta apa yang korang boleh dapat? Terbentang luas pilihan yang ada dan korang boleh pilih sendiri. Contohnya dekat mudah.my. Dengan bajet RM50,000, kereta apa yang korang boleh dapat untuk kereta second hand? Yang pertama, korang boleh dapat kereta Volkswagen Golf MK7 1.4 TSI. Lebih kurang harga sama dengan Pro 2 Myvi baru tadi. Dan seterusnya, korang boleh dapat kereta Mercedes-Benz C200. Yang version berapa saya tak perasan, tapi yang lampu 4 segi sikit tu, yang itu bawah RM50,000 korang dah boleh dapat. Banyak lagi sebenarnya pilihan yang korang boleh dapat dengan bajet RM50,000. Jadi kelebihan kereta second hand di sini, dengan bajet RM50,000 korang dapat membeli kereta yang dahulunya berharga ratusan ribu ringgit, tetapi sekarang ni tinggal harga yang sangat mampu milik, dah sama harga Pro 2 Myvi tadi. Tetapi bezanya adalah daripada segi tahun keluaran kereta. Contohnya macam Myvi, korang dapat kereta yang terkini dan kereta tu barulah. Sementara kereta second hand tadi, kereta tersebut yang dah berusia 5, 4, 3 tahun macam tu, tetapi teknologi dia kalau kita compare lebih baik berbanding teknologi Myvi yang terkini. Perbezaan seterusnya yang korang boleh pertimbangkan adalah daripada segi jaminan. Untuk kereta baru biasanya disertakan dengan jaminan berbanding kereta second hand. Kalau kita pergi, contohnya kalau kita beli kereta baru, biasanya jaminan akan disertakan sehingga 3, 5 tahun ataupun unlimited mileage. Tetapi apabila kita beli kereta second hand, jaminan tu kita kena beli pula, ataupun langsung tak ada jaminan yang diberikan oleh kedai kereta second hand, ataupun diorang cuma bagi jaminan yang sangat terhad, contohnya seminggu. Macam tu. Jadi faktor ini korang kena pertimbangkan juga sebenarnya, sama ada nak beli kereta baru ataupun beli kereta second hand. Tapi kalau kita tengok daripada segi jaminan tadi, lebih terjamin kita beli kereta baru berbanding kereta terpakai. Tetapi solution dia, kalau korang nak beli juga kereta second hand dan korang nakkan jaminan, korang beli je lah warranty. Sebenarnya warranty ada dijual di luar sana. Warranty untuk kerosakan kereta, sekiranya berlaku kerosakan, warranty itu akan cover. Dan harga warranty itu ribu-ribu juga tak murah. Kos pemilikan juga merupakan salah satu faktor penting yang korang kena pertimbangkan sebelum korang memutuskan untuk membeli kereta baru ataupun kereta terpakai.
Maksud saya kos pemilikan di sini untuk kereta baru sebenarnya saya boleh katakan hampir tiada kos pemilikan. Maksud kos pemilikan di sini adalah kos maintenance. Sebabnya kebanyakan pengeluar-pengeluar kereta sekarang ni diorang, bila korang beli kereta baru, diorang berikan sekali jaminan. Contohnya macam jaminan free service ataupun free tukar part. Sekiranya ada part-part yang rosak, free aja tukar, tak payah nak bayar. Jaminan tersebut cuma diberikan kepada part-part yang tertentu. Untuk barang yang haus, contohnya seperti tayar ataupun brake pad, itu tak boleh lah. Tetapi kalau korang beli kereta terpakai, cost maintenance sepenuhnya ditanggung oleh korang. Andai kata korang beli kereta terpakai, tiba-tiba kereta tersebut mengalami kerosakan mekanikal, dan kos kerosakan ini biasanya tak murah. Kalau melibatkan enjin, gearbox ataupun lain-lain part, dan kos ini terpaksa korang tanggung. Tetapi sebenarnya ada lagi penyelesaian untuk mengelakkan korang keluar duit untuk bayar kos penyelenggaraan tadi. Sebagai contoh, saya dah cerita tadi, korang kena beli insurans. Dan sama juga, insurans ni tak murah dan ianya melibatkan kos yang agak tinggi, dan insurans untuk jaminan bahagian part-part kereta ni sebenarnya korang kena renew setiap tahun. Tak seperti macam korang beli kereta baru tadi. Once bila korang dah beli kereta baru, insurans tersebut akan cover sampai tempoh yang telah dijanjikan. Sebagai contoh, 5 tahun, 3 tahun ataupun unlimited mileage. Jadi dekat sini ada kelebihan dan juga kekurangan untuk daripada segi cost maintenance. Kita tengok pula daripada sudut perisian spesifik kepada sesebuah kereta tersebut. Dalam contoh ini saya akan ambil kereta baru dan juga kereta terpakai, iaitu kereta recon yang dibawa masuk daripada luar negara, contohnya daripada UK ataupun daripada negara Jepun. Dan kereta recon ni, untuk makluman korang, bukan kereta baru ianya adalah kereta yang dibaik pulih semula dan berkeadaan seperti baru. Dan dalam masa yang sama sebenarnya dekat negara kita ada juga pengimport kereta baru ni, diorang import sendiri kereta yang benar-benar baru daripada luar. Dan kereta yang diimport baru dibawa masuk ke dalam Malaysia sebenarnya ianya mempunyai perisian yang telah ditala sesuai dengan negara kita. Sebagai contoh, sesuai dengan keadaan cuaca negara kita. Tetapi kereta recon ianya tidak ditala dan perisian tersebut adalah sesuai di negara yang diimport tadi. Jadi dekat sini ada perbezaan daripada perisian spesifik dalam kenderaan tersebut. Dan kalau kita tengok harganya untuk kereta import baru berbanding kereta recondition memang banyak beza. Dan terpulang kepada anda, sekiranya anda tidak kisah berkenaan dengan perincian spesifik ni, korang boleh je beli kereta recon, yang mana kereta recon lebih murah berbanding kereta import baru. Dan korang kena tahanlah dengan perisian yang ada dekat kereta recon tu. Contohnya seperti perisian radio. Kalau kita beli yang import baru, radio yang ada dekat dalam kereta tersebut boleh dapat channel ataupun radio untuk Malaysia. Tetapi kalau kita beli yang recon, contohnya daripada Jepun, banyak channel-channel radio yang kita tidak boleh dapat apabila kita menggunakan kereta tersebut di Malaysia. Sekiranya korang memutuskan untuk membeli kereta baru, dan tak ada masalah lah, masalah selesai. Tetapi sekiranya korang nak beli juga kereta second hand disebabkan oleh faktor-faktor kelebihan kereta second hand berbanding kereta baru tadi, contohnya daripada segi jenama, daripada segi teknologi, ada beberapa perkara yang korang kena tengok. Contohnya, korang kena tengok bahagian luarannya, dan yang pertama sekali kita tengok cat. Sekiranya cat tidak sekata, maknanya kereta ni telah ditouch up ataupun mungkin ada berlaku kemalangan. Kemudian korang tengok pula dekat bahagian lampu. Sekiranya warna lampunya tidak sekata, bermakna lampunya telah ditukar. Dan kemungkinan lampu telah ditukar ni sama ada ianya rosak ataupun disebabkan oleh kemalangan. So yang seterusnya, yang paling penting, korang tengok dekat bahagian dalaman. Sebab bahagian dalaman adalah bahagian yang korang
banyak menghabiskan masa kat dalam tu. So korang kena tengok dia punya radio, dia punya kerusi, pastikan tak ada koyak dekat kerusi tersebut, dan kita tengok dekat bahagian-bahagian yang kita selalu sentuh, contohnya pemegang pintu, tombol radio, steering. Pastikan tidak ada benda yang rosak untuk bahagian yang kita pegang tadi, sebabnya seperti yang saya cakap tadi, kita menghabiskan kebanyakan masa di dalam kereta. Dan benda yang paling penting sekali, korang kena test drive kereta ni, dan korang kena feeling betul-betul masa test drive ni, pastikan kereta ni menepati expectation korang. Kalau kereta bergegar teruk ke, janganlah beli. Dan seterusnya, apabila selesai saja korang test drive kereta ni, korang buka hood depan enjin tu, kemudian korang start enjin dan tengok dekat bahagian enjin tu, pastikan tiada leaking. Sekiranya ada leaking, ada masalah sikit lah kat situ. Tapi jangan expect enjin bersih sangat lah. Maklumlah kita second hand, mesti ada kotor-kotor di sana sini. Dan kemudian korang suruhlah rakan korang rem kereta tersebut dan tengok lagi enjin tu macam mana keadaan gegarannya. Kalau gegarannya tidak sekata, bermakna something wrong dengan enjin tersebut. Jadi itu dia tadi serba sedikit berkenaan dengan cerita kelebihan dan kekurangan membeli kereta baru mahupun kereta terpakai. Apa-apa pun terpulang kepada pilihan korang. Korang minat yang mana, korang beli. Tak ada siapa nak halang. Tujuan saya buat video ni adalah untuk sekadar memberi pendapat ataupun info supaya korang jelas dengan pilihan korang. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Sebelum tu, kepada yang baru masuk dekat channel ni ataupun baru kenal dekat channel ni, saya minta tolong dengan korang untuk subscribe channel saya. Sudah subscribe? Kalau sudah subscribe, tolonglah like, tolonglah komen. Kena komen tau, sebab tadi korang kata nak menang giveaway kan. Dan share video ni kepada kawan-kawan korang, mana tahu ianya dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan anda. Semoga kita berjumpa lagi next time. Goodbye guys. Assalamualaikum guys. Di sini saya nak promote baju hoodie daripada Nissan GT-R Nismo dan juga cap. So ini adalah contohnya. Dan baju ni sangat sedap dipakai, dan dia punya tulisan dekat sini adalah dijahit ataupun disulam, bukanlah dicop. Sebelah sini pun sama, dijahit, bukanlah dicop. Cap pun begitu juga. Cap dijahit, bukan dicop. So kalau korang nak cap dengan hoodie ni satu set, murah-murah saja saya jual. Harga satu set RM120. So kalau nak, kontak saya 011 3939 5839.